Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada qada dan qadar membawa natijah yang baik. Apabila seseorang itu beriman, percaya kepada qada dan qadar, membawa dirinya berikhtiar dan berusaha dengan bersungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan sepenuh iman dan keyakinan. Apabila dia yakin bahawa rezekinya adalah kurnia Allah berdasarkan ilmu, qudrah dan iradah Allah, tiada siapa yang dapat menghalang kalau dikurniakan. Tiada siapa yang dapat memberi kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Maka dia tidak bergantung kepada sebab-sebab makhluk yang lemah sahaja. Begitulah apabila dia yakin bahawa ajalnya di sisi Allah, umurnya di sisi Allah, bukan makhluk yang menentukan ajal umurnya, maka membuahkan sifat gagah berani dan menunaikan perjuangan menegakkan agama Allah. Adapun mereka yang menyerah kalah dalam hidup dan menyerah kalah berdepan dengan sebab-sebab makhluk yang lemah adalah orang yang lemah imannya kepada ketuhanan Allah yang memiliki sekalian alam, lalu menentukan qada dan qadarnya kepada makhluk yang lemah. Mesti dipahami, beriman pada qada dan qadar dibuktikan dengan sikap dan pendirian kita dalam menghadapi cabaran hidup ini. Apabila kita percaya kita berada dalam ilmu Allah, kuasa Allah, kehendak Allah, kita adalah hamba Allah, bukan Allah hamba kita. Kita hamba Allah. Bila kita hamba Allah, kita mesti mengabdikan diri kepada Allah. Kita yang bekerja, kita yang kena buat. Orang yang percaya pada qada dan qadar menyebabkan dia rajin, dia bekerja, dia berani berjuang, tak takut pada siapa. Kerana tak ada siapa yang boleh halang Allah Ta'ala, boleh sekat Allah Ta'ala. Dia hamba Allah Ta'ala. Ada pun orang yang kata kita hamba Allah, serah ke Allah lah. Dia pula Tuhan, Tuhan jadi hamba dia. Nak suruh Tuhan beri ke dia. Balik tak? Sebalik. Banyak orang begitu. Serah ke Allah lah. Nak suruh Allah buat. Dia siapa dia? Dia Tuhan ke dia hamba? Dia hamba. Kalau dia hamba, dia kena buat lah. Allah Ta'ala wa qul i'malu, Tuhan kata, katakanlah bekerjalah, beramallah kamu. Tuhan suruh kita beramal. Bukan Tuhan suruh kita serah ke Tuhan. Kalau kita serah ke Tuhan lah. Sombong tu. Berasa khusyuk sangat. Berasa tawaduk sangat. Sebenarnya sombong, takabur, tak sedar ke diri. Orang yang sungguh beriman pada qada dan qadar, dia akan berikhtiar dan berusaha. Dia hamba Allah Ta'ala. Nasib dia ilmu Allah, kuasa Allah, kehendak Allah. Itu urusan Allah, urusan dia bekerja. Maka dia bekerja, Allah yang menentukan. Kalau boleh, boleh. Tak boleh, tak boleh. Kalau boleh, dia bersyukur. Tak boleh, dia sabar. Dua-dua boleh pahala. Ada pun orang yang nak serah ke Allah Ta'ala belaka ini, salah. Disebut dalam satu hadis, seorang Arab Badui mari ke Madinah menghadap Nabi, dia naik unta. Naik unta, dia pun Tuhan ada, serahlah unta ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kan, Allah Ta'ala jaga, serah ke Tuhan lah unta. Dia pun pergi menghadap Nabi.
Jangan unta dia tak ada. Terlepas masuk ke kebun orang. Makan tanaman orang. Lalu dia mengadu. Lalu Nabi kata, ikat dulu untamu. Lepas tu baru serah ke Allah Ta'ala. Bukan serah Allah Ta'ala je kemala unta dia pula. Ini bodoh macam badui. Ni banyak orang begitulah. Kononnya percaya pada qada dan qadar, tak apalah, serahlah, tak tahu kerja lah, duduk rumah. Biar rezeki mari sendiri. Tuhan pula akut berah dia. Tuhan pula pikul gula dia. Betul ke begitu? Ini satu sikap yang salah. Begitulah orang yang berjuang Islam. Dia percaya qada dan qadar, tak takut pada Firaun, tak takut pada Namrud, macam Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Pergi berjumpa, kena capuk dalam api Nabi Ibrahim. Dah lihat apa? Terus berani. Kalau hiduplah, matilah. Mati syahid. Hidup panjang umur lagi. Ini makna percaya pada qada dan qadar yang kita kena faham. Di zaman awal Islam, umat ini menguasai dunia, menghadapi kuasa besar di kalangan manusia. Mereka dapat menundukkan adalah dengan kekuatan iman sebagai perkara yang pertama. Oleh itu adalah bohong alasan mereka yang meletakkan kelemahan umat Islam sekarang kerana berpegang pada qada dan qadar. Bahkan sejak mereka tidak berpegang kepada beriman kepada qada dan qadar dalam arti kata yang sebenar, maka mereka telah menerima akibat yang dialami pada hari ini, sehingga mereka menjadi keredaan makhluk di atas dasar yang mereka, ya Allah, melarikan diri dari keredaan Allah untuk mencapai keredaan makhluk. Orang putih mai takluk suruh Tuhan lah duduk sejik kita ratik ya. Ratik dia suruh Tuhan pergi perang. Suruh Tuhan pergi perang lawan orang putih. Kita duduk ratik je. Ini tak betul. Lain dengan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi keluar. Nabi keluar berjihad, pakai baju rata, baju besi, luka, patah diri bukannya kebal. Nabi Yahya kena sembelih, Nabi Zakaria kena gaji. Nabi Ibrahim dibakar dalam api, tak angguh. Ada Nabi yang dibakar dalam api, tak angguh. Ada Nabi yang disembelih, yang dibunuh. Itu urusan Allah Ta'ala. Urusan Allah Ta'ala. Dia nak panjang umur kita, panjanglah. Nak matikan kita, matilah. Dia jaga agama, tugas kita bekerja untuk menegakkan agama dia. Hidup mati bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Umat Islam zaman dulu percaya qada dan qadar, tak takut pada kuasa-kuasa besar dunia. Contohnya Rabi' bin Amir, seorang Arab Badui, ditugaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berjumpa dengan Rostom, panglima tentera Parsi, kuasa besar dunia di masa itu. Jumpa dengan Rostom, beri 3 perkara pada dia. Yang pertama, kamu masuk Islam, kamu jadi saudara kami, sama dengan kami. Yang kedua, berdamai. Tak halang orang nak berdakwah, tak halang orang nak sampaikan Islam. Yang ketiga, berperang. Allah menentukan siapa menang, siapa kalah. Allah yang menentukan. Rostom pergi, atau Rabi' bin Amir pergi berjumpa dengan Rostom. Rostom menawarkan, kalau kamu orang Arab ni lapar, perang ni tak cukup makanan, kami sanggup beri makanan atau pada kamu, beri subsidi lah. Nak gandum, nak apa, Parsi negeri yang subur, negeri yang mewah. Apa susah perang ni, kami sanggup beri bantuan kepada kamu. Apa jawab Rabi' bin Amir? Allahu bta'atana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah.
min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami mari ke sini supaya mengajak siapa yang mahu. Kami tak paksa. Mengajak siapa yang mahu min ibadatil ibad ila ibadatillah, daripada memperhambakan diri kepada sesama makhluk kepada memperhambakan diri kepada Allah. Ini yang pertama. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, daripada kezaliman semua agama-agama dan ajaran kepada Islam yang adil. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, daripada dunia yang sempit kepada dunia dan akhirat yang kekal selama-lamanya. Ini ajakan kami. Itu saja. Nak terima, terima. Tak mau terima, sudah. Ini. Berdepan dengan kuasa besar dunia, orang Badui menolak tawaran-tawaran yang diberi oleh kerajaan Parsi. Ini risalah yang kami bawa, perintah daripada Allah Ta'ala. Ini beriman berqada dan qadar. Bukan bermakna tunggulah, serah pada musuh. Itu satu pahaman yang salah. Jatuhnya orang Islam bila mereka menyalahgunakan qada dan qadar. Apabila hamba menyedari dirinya hamba dan kurnia Allah itu tidak terhingga, maka jika dia berjaya, dia bersyukur dengan kejayaannya, kerana kejayaan itu dari Allah. Dan jika ditimpa kegagalan atau kemalangan, dia bersabar, kerana itu adalah hukuman Allah ke atasnya dan berlaku kerana kelemahan hamba dan kecuaiannya sendiri. Dan Allah memberi pahala kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sungguh-sungguh beriman berqada dan qadar, dia akan menegakkan Islam. Sekiranya dia berjaya, diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala, dia tidak lalai dengan kemenangan itu. Dia bersyukur pada Allah Ta'ala, ikut perintah Allah Ta'ala, tidak leka. Kalau dia tak menang lagi, kalah, tewas, mati, dia bersabar. Dia tak tunduk pada musuh. Kalau tak menang lagi, menandakan tak cukup syarat. Tak menunaikan perintah Allah lagi. Dan sebut dalam Quran, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washrur ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Dan berkatalah Nabi Musa alaihi salam setelah menyaksikan Fir'aun membunuh Bani Israel, menyembelih anak-anak lelaki, membenarkan anak perempuan sahaja, memperhambakan Bani Israel. Nabi Musa berdoa, wahai Tuhan, Engkau beri pada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya perhiasan dunia, kesenangan dan kemewahan. Liyudullu an sabilik, supaya Fir'aun dan pengikutnya dapat menyesatkan orang di berjalan, wahai Tuhan. Rabbana tumis amwalihim, wahai Tuhan, binasakan harta benda mereka. Washdud ala qulubihim, dan tutup pintu hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, mereka itu tidak beriman, wahai Tuhan, malaikat setelah mereka melihat azab yang pedih. Bila Engkau ajar mereka dengan azab, barulah Fir'aun dia percaya. Qala qad ujibat da'watukuma, Tuhan berfirman, sesungguhnya ujibat da'watukuma, diperkenankan doa kamu berdua, wahai Musa dan Harun. Mengapa? Qala Musa, Musa berkata, ujibat da'watukuma, diperkenankan doa kamu berdua. Nabi Musa berdoa, Harun kata amin, amin di belakang.
Nabi Musa doa dengan doa tadi, Nabi Harun kata amin, amin, amin di belakang. Menandakan Allah memperkenankan doa dan orang yang kata amin di belakang. Sama-sama diterima oleh Allah Ta'ala. Dia perkenankan doa kamu wahai Musa dan Harun. Fastaqima. Kamu berdua hendaklah istiqamah. Fastaqima. Beristiqamah kamu berdua. Berada di jalan yang betul. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikut jalan mereka yang tak tahu, tak erti. Yang pertama istiqamah. Ikut perintah agama. Agama suruh buat macam mana kamu ikut. Ikut perintah agama. Yang pertama. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan ikut jalan mereka yang tak erti, yang tak tahu, yang bebal. Yang tak erti ni ada dua jenis. Yang pertama yang nak menang cepat. Nak menang cepat. Lalu mereka bertindak dengan cara yang melampau. Dengan cara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Musuh zalim, kita zalim macam musuh juga. Musuh jahat, kita jahat macam musuh juga. Sama dengan dia. Tidak boleh. Biar musuh jahat, kita tidak jahat. Biar musuh melampau, kita tidak melampau. Orang yang tak erti, dia akan melampau. Bertindak macam musuh. Macam orang yang tak erti Islam, tak berakhlak. Kenapa? Musuh jahat, kita kena buat macam dia juga. Ini yang pertama, mereka yang gopoh bertindak di luar daripada akhlak Islam. Yang kedua, mereka yang menganggap Islam tak menang sampai bila-bila. Tak ada harapan, larilah. Tak dapat jalan Islam ni. Tak dapat jalan. Allah Ta'ala menurunkan dalam Quran kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam diberi tempoh 950 tahun. Sehingga orang merasakan Nuh tidak akan menang sampai bila-bila. 950 tahun. Mati generasi awal. Tuhan panjang kau umur Nabi Nuh. Hak yang kedua pun lawan Nabi Nuh. Yang ketiga lawan Nabi Nuh. Sehingga disebut dalam kitab tafsir, Nabi Nuh berdakwah. Seorang yang sedang menggalah anak dia. Zaman dulu anak besar dia galah juga. Zaman dulu. Lalu hak galah ni kata ni, hak ni yang menyesatkan orang ni. Suruh anak dia turun kata galah tu. So hinakan Nabi Nuh alaihi salam. Kalaulah mereka budak ni hina Nabi Nuh, sampai bila? Sampai begitu sekali. Bila sampai masa 950 tahun, Allah Ta'ala menangkan Nuh, binasakan mereka yang lawan Islam itu. Ulama mengatakan jarak di antara Tuhan kata qad ujibat da'watukuma, diperkenankan doa kamu berdua wahai Musa dan Harun. Fastaqima, istiqamah. Wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan ikut mereka yang tak erti. Ulama mengatakan jarak di antara Tuhan kata aku perkenan, bukan makna Tuhan kata aku perkenan esok tu Firaun binasa, tidak. Ada ulama mengatakan jarak dia 40 tahun. 40 tahun barulah Firaun ditenggelamkan. Ini Allah Ta'ala uji makhluk yang beriman dalam dunia ini dengan qada dan qadar. Yang kita kena faham. Disebut dalam Quran kisahnya dan dalam kisah Israiliyat, ada yang menepati hadis. Tuhan perintah Nabi Musa supaya membawa pengikut-pengikutnya berhijrah meninggalkan Mesir. Di waktu malam. Waktu malam. Tiba-tiba tak berjumpa jalan. Gelap. Gelap. Sesat. Lalu diberitahu bahawa Nabi Yusuf telah berwasiat supaya bila nak berhijrah bawa sama jenazah dia. Jenazah dibawa sama. Dekat mana kubur dia tak tahu. Dia beritahu ada seorang perempuan tua yang tahu. Yang tahu di mana kubur dia. Disebut Ajuz Bani Israel.
perempuan tua Bani Israel. Nabi Musa panggil dia mari. Mu tahu kubur Nabi Yusuf di mana? Tahu. Beritahu. Kerana kami tak boleh nak keluar ni kecuali dapat jenazah Yusuf. Wahai Rasulullah, syaratnya boleh. Saya boleh tunjuk kubur tu. Doa saya masuk syurga. Minta Rasulullah doa saya masuk syurga. Syaratnya doa saya masuk syurga. Nabi Musa berdoa, ya Tuhanku, masukkan perempuan tua ini dalam syurga. Baru dia tunjuk di mana kuburnya. Ini antara orang yang Tuhan tentukan masuk syurga. Ajuz Bani Israel, perempuan tua Bani Israel. Setelah dapat mayat tu barulah mereka berjumpa jalan, sapa di tepi laut. Di depan laut depan. Matahari sudah naik. Tiba-tiba mereka melihat debu yang menjulang di langit. Menandakan bala tentera Firaun yang besar jumlahnya. Dikatakan 1 juta bala tentera. 1 juta bala tentera. Di belakang mereka, di hadapan laut, inna lamudrakun. Faham dalam Quran. Inna lamudrakun. Mereka berkata, inna lamudrakun. Kali ini kita akan dapat ditawan. Akan dibunuh wahai Musa. Mu pandai sangat. Suruh kita lari. Sekarang nak lari di mana? Laut di hadapan. Tak boleh nak lari. Inna lamudrakun. Kita akan dapat ditawan oleh musuh. Wahai Musa. Musa menjawab dengan yakin kepada Allah Ta'ala. Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Kata Musa. Kalla, tidak sekali-kali. Mereka tidak boleh menawan kita. Inna ma'i rabbi sayahdin. Bersama dengan aku, Tuhan aku. Allah sayahdin. Dia akan tunjuk kepada aku bagaimana menyelamatkan kita. Keyakinan seorang Rasul, seorang Nabi, ditunjukkan kepada kaumnya yang lemah, yang takut, supaya percaya pada Allah Ta'ala, yakin pada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala janji, dia mesti menunaikan janji dia. Tunaikan janji dia. Kalau janji dia mati, matilah. Kalau mati, lepas mati masuk syurga. Kalau janji dia menang, menanglah. Kita berjaya dalam dunia. Serah pada Allah Ta'ala. Jangan qada dan qada itu bermakna serah pada Allah Ta'ala. Kita tidak berjuang. Kita tidak, takut menghadapi musuh, duduk berzikir saja. Tuhan suruh Nabi Musa, pukul tongkat itu. Bukan dengan percuma. Pukulkan tongkatmu ke laut itu. Nabi Musa memukul tongkat ke laut. Maka berlaku mukjizat, laut terbelah. Bukan Tuhan percuma, pukulkan tongkatmu wahai Musa. Dipukul tongkatku, berlaku mukjizat. Dengan usaha itu ada. Ini makna qada dan qadar yang kita kena faham. Baik dan jahat dalam perkara qada dan qadar mengikut sebutan kita. Tetapi di sisi Allah semuanya baik. Disebut qada dan qadar, baik dan jahat daripada Allah Ta'ala. Baik, jahat berlaku pada kita. Yang jahat berlaku pada kita itu semuanya ada hikmat. Kebaikan di sisi Allah SWT. Kan tidak ada sifat jahat dan buruk bagi Allah Ta'ala. Kita kena beriman. Kita kena percaya. Semuanya baik. Kerana apa yang dilakukan mempunyai tujuan. Tujuan seperti berikut. Semuanya ada tujuan. Ada hikmat yang kehendaki Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik dan jahat dalam perkara qada dan qadar disebut beriman pada qada dan qadar, baik dan jahat daripada Allah. Baik dan jahat dalam perkara qada dan qadar
mengikut sebutan kita. Tetapi di sisi Allah semuanya baik. Dan kita beriman bahawa semuanya baik kerana apa yang berlaku mempunyai tujuan ataupun hikmat seperti berikut. Semua perkara yang Allah Ta'ala buat adalah baik. Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kepujian, Maha suci daripada segala sifat kekurangan. Walaupun perkara itu buruk pada pandangan kita dan pada kita, tetapi mengandungi hikmat, kebaikan yang diketahui oleh Allah SWT yang Maha bijaksana lagi Maha adil. Apa yang berlaku mempunyai tujuan seperti berikut. Yang pertama, ibtila, yakni menguji. Ujian itu berlaku kadang-kadang dengan nikmat dan kadang-kadang dengan balak bencana, seperti dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Suratul Anbiya ayat 35. Artinya, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kerana Allah Ta'ala jadikan pada diri manusia itu ada sifat akal, kebijaksanaan, hawa nafsu dan sebagainya yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Oleh kerana itu Allah Ta'ala tugaskan manusia berada di muka bumi. Tidak ditugaskan malaikat, binatang dan makhluk yang lain. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak ciptakan, hendak jadikan di atas muka bumi satu makhluk yang menjadi khalifah, yang bertugas di atas muka bumi, memakmurkan bumi, bukan saja beribadat. Malaikat bertanya untuk meminta penjelasan. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Tuhan kami, adakah engkau nak jadikan makhluk yang melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah berperang di antara satu sama lain, padahal kami memuji-memujiamu wahai Tuhan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan menjawab, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Malaikat berada di alam rohani, tak ada jasad, tak ada hawa nafsu, tidak laki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum. Adapun di bumi ini ada macam-macam jenis makanannya, perhiasannya, macam-macam, tanamannya, ada bajanya, ada pokoknya, ada perkara yang jadi baja, tak boleh makan baja, tak boleh kedarah baja. Buah je boleh makan. Ada buah yang beracun, racun untuk obat, bukan untuk makanan. Dan ada yang lain. Dan Allah nak hala iblis, makhluk yang jahat, dihantar ke bumi, dihala oleh Allah Ta'ala, dikutuk oleh Allah Ta'ala, akan berada di bumi.
akan melakukan berbagai-bagai kerosakan. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala jadikan manusia dengan sifat-sifatnya boleh memakmurkan bumi dan berlawan dengan iblis dan pengikut-pengikutnya yang jahat. Dengan sifat-sifat yang ada pada manusia, maka manusia mengalami ujian. Apa yang tidak dialami oleh malaikat. Dengan sebab itu, manusia yang berjaya dalam ujiannya, seperti Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, lebih mulia daripada malaikat yang muqarrabin. Rasul-Rasul lebih mulia daripada malaikat yang muqarrabin. Kerana malaikat tidak ada hawa nafsu. Rasul-Rasul ada hawa nafsu, boleh lawan hawa nafsu. Boleh menghadapi ujian. Malaikat tak hadap ujian sebagaimana manusia. Di sana ada manusia yang kalah dalam ujiannya. Ada yang lebih jahat daripada binatang. Binatang tak ada akal, padang dia tak ada akal. Manusia ada akal, tapi macam binatang. Maka sesaknya lebih pada binatang. Maka Allah jadikan perkara di bumi ini ibtila, ujian kepada manusia. Sama ada memilih yang baik ataupun yang jahat. Firman Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Suratul Baqarah ayat 155. Artinya, dan sesungguhnya kami akan berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala sudah berjanji dengan sumpah, demi sesungguhnya aku akan uji kamu, wahai manusia, dengan sedikit daripada ketakutan. Ada rasa takut kerana ada musuh dalam kehidupan dunia ini. Ada rasa takut, tahan tak menghadapi ketakutan. Ada orang yang berani, maka kalah takut itu. Ada orang yang kalah beraninya menang takut. Tidak boleh menegakkan kebenaran, tak boleh menegakkan yang hak, yang adil. Orang yang berani percaya pada qada dan qadar, semua di bawah kuasa Allah Ta'ala. Orang yang tak percaya pada Allah Ta'ala menyerah kalah. Menyerah kalah, takut mati, takut macam-macam. Di mana mereka yang beriman, mati pun tak apa, hidup pun tak apa. Semuanya kembali pada Allah Ta'ala. Ada orang tak tahan nak menghadapi kehidupan ini, dia kalah. Ada orang tahan, diuji dengan ketakutan, dengan kelaparan. Dengan kelaparan, duit tak ada, fitih tak ada. Kadang-kadang kerja tak ada. Dengan sebab dia menegakkan Islam, ditahan kehidupannya, dipecat kerjanya, tak diberi kerja. Ada orang tak tahan. Lupa yang beri rezeki Allah Ta'ala. Duk nampak manusia beri rezeki pada dia. Lupa pada Allah Ta'ala, gagal dalam ujiannya. Diuji dengan kelaparan. Diuji dengan kekurangan harta benda, berniaga jadi rugi. Yang sekak tu sekak sini macam-macam. Yang tipu dia orang, diuji. Ada manusia yang jadi syaitan, tipu orang kerja dia. Ada manusia jadi sasarannya. Maka yang menipu masuk neraka, yang sabar masuk syurga. Ini ujian. Menyebabkan kematian. Orang yang dikasih mati. Tuhan jadikan setiap yang hidup mati. Nabi-nabi mati, rasul-rasul mati. Maka orang lain mati jugalah. Berlaku kematian, ini adalah hukum Allah. Terima dengan sabar. Wasamarat, dan buah-buahan. Kadang-kadang pokok yang kita tanam menjadi buah, kadang-kadang tak ada buah. Buah pula nyentang di menatang, curi dia orang pula. Macam-macam. Diuji dengan buah-buahan. Ini kehidupan manusia dalam dunia. Wabashiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar dapat pahala. Yang bersyukur dapat pahala. Dua-dua dapat pahala.
Kalau senang pun pahala, susah pun pahala. Dua-dua. Ada orang senang pun celaka, susah pun celaka juga. Dua-dua. Tak dapat pahala belaka. Di mana orang yang beriman dapat pahala. Kalau dia berjaya, dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia tak lupa, dia tak leka. Dia susah, dia sabar. Ingat pada Allah Ta'ala. Ini ujian, dapat pahala. Dua-dua dapat pahala. Ujian itu dilakukan sebagai jalan untuk mencapai kemuncak nikmat dan kebahagiaan kepada sesiapa yang berjaya menggunakan kemampuan berfikir, berikhtiar menurut jalan Allah yang dinyatakan kepadanya. Allah Ta'ala uji dengan akal yang diberi. Akal adalah perkara yang paling mahal pada diri manusia, membezakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Harga diri manusia dengan akal, bukan dengan warna kulit, bukan dengan tubuh badan, baka dan keturunan. Akal pikiran yang baik, bertakwa kepada Allah Ta'ala, menggunakan akal yang baik, bertakwa pada Allah Ta'ala, manusia yang paling tinggi martabat di sisi Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling bertakwa itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah. Maka itu memerlukan keujian, memerlukan ujian. Banyak ayat-ayat firman Allah Taala, am hasibtum an tadkhulul hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia mengira sudah cukup bila dia berkata saya sudah beriman, saya sudah Islam, padahal mereka tidak diuji dan dicoba. Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang yang terdahulu, umat zaman dahulu. Bila diuji, maka Allah Ta'ala mengetahui dengan benarnya orang yang benar-benar beriman dan orang yang bohong beriman. Kalau orang tu dia sudah beriman, tak diuji, menandakan iman dia tidak kuat lagi. Makin kuat iman seseorang itu, makin besar ujian dan cobaan. Itu perkara yang berkait qada dan qadar. Adalah perkara biasa dalam kehidupan manusia. Mereka menguji sesuatu benda walaupun mengalami kepahitan dan kesukaran untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai natijah yang bermanfaat. Seperti mereka alat-alat baru ataupun mencari bahan perubatan dan sebagainya. Ini kepada manusia. Adapun ciptaan Allah mempunyai hikmat yang tiada bandingannya. Sesuatu kita nak tahu baik buruk, kena uji dulu. Perubatannya macam-macam. Alat-alatnya diuji. Diuji, setelah direka diuji. Begitulah yang mahal harganya. Diuji. Kalau mahal emas dengan pemantai intan yang mahal harganya. Bukan boleh kutip macam batu tengah jalan. Kalau kutip macam batu tengah jalan, muat lori banyak, tak ada harga emas itu. Tak ada harga, boleh buat jalan raya dengan emas itu. Tetapi emas yang mahal itu diambil dari batu yang keras. Kadang-kadang digali dalam tanah, dipukulnya batu itu. Setelah dipukul, dibakar pula dengan api pula, hentam dengan tukul pula, katak pula, barulah keluar emas yang mahal harganya. Begitulah iman yang ada dalam diri manusia, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tarbiyah dan takdib, mendidik dan mengajar. Tujuan Allah Ta'ala nak mendidik dan mengajar manusia adalah amat bijaksana bagi Allah mendidik hamba-Nya dan mengajar mereka. Kadang-kadang dengan perkara-perkara nikmat dan kebaikan, kadang-kadang pula dengan balak dan kejahatan yang berpunca daripada hamba itu sendiri. Mudah-mudahan mereka tidak berseronok dengan nikmat dan sedar apabila berlaku kejahatan dan keburukan, seperti perbezaan ialah perang Badar dan perang Hunain. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak didik mereka yang beriman, nak coba mereka.
supaya mereka insaf balik pada Allah Ta'ala. Contohnya Perang Badar. Perang Badar orang Islam mendapat kemenangan. Jumlah mereka 313 orang. Mencapai kemenangan yang besar. Perang Uhud mendapat luka-luka sehingga 70 orang syahid. Sehingga Nabi luka-luka, banyak sahabat yang luka-luka, berdarah, patah gigi. Allah Ta'ala nak uji dan coba. Kerana nak ajar mereka, jangan tunjuk sombong sangat, cerdik sangat, kena bergantung pada Allah Ta'ala. Perang Hunain diuji oleh Allah Ta'ala. Perang Hunain jumlah mereka sangat besar, berlipat kali ganda pada musuh, dipukul oleh musuh. Disebut dalam Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun." Artinya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Kerana itu bertakwalah kepada Allah sebagai kamu mensyukurinya. Perang Badar jumlah orang Islam 313 orang. Jumlah tentera musuh 1000. Tentera musuh lengkap dengan senjata, dengan baju rantai, baju besi, dengan topi besi, dengan pasukan berkuda. Orang Islam sudahlah jumlah 313 orang. Kuda ada 2 ekor saja. Senjata tak cukup. Setengah sahabat itu bersenjatakan kayu saja. Tak ada baju besi, pakai berdada begitu saja. Sedikit saja alat-alat peperangan, menyebabkan mereka bergantung pada Allah Ta'ala, berdoa pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala beri kemenangan yang hebat dalam Perang Badar. Hunain pula, walaqad nasarakumullahu bi Badrin walaqad nasarakumullahu bi mawatin katsirah wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Surah At-Taubah ayat 25. Artinya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah pada hari peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu ujub, merasa kagum kepada diri sendiri kerana banyaknya jumlah kamu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi apa-apa manfaat kepada kamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit oleh kamu. Kemudian kamu lari ke belakang dan bercerai-berai. Perang Hunain lain. Perang Badar, sehingga bergantung pada Allah Ta'ala, disebut dalam hadis, bila mari seorang pahlawan musyrikin bersimpati dengan Nabi SAW, bila dia mari, maka sahabat-sahabat naik semangat. Bertemu dengan Nabi, kami nak tolong, saya nak tolong. Nabi kata, mu Islam tak? Dia kata, tak. Nabi kata, tak, aku tak mau terima mu. Aku tak tolong orang musyrik, orang bukan Islam. Kemudian dia mari pula nak tolong sungguh. Nabi kata, mu Islam tak? Dia kata, tak. Nabi kata, aku tak mau tolongan orang bukan Islam. Lepas tu dia mari pula, mu Islam tak? Islam. Kalau Islam boleh ikut. Ini dalam Perang Badar. Nabi tak ambil pertolongan orang bukan Islam. Adapun Hunain berlaku selepas pembukaan Mekah. Di mana bila berlakunya penjajahan Hudaybiyah, jumlah orang Islam berlipat kali ganda lepas Hudaybiyah. Kemudian mereka langgar perjanjian Hudaybiyah. Lalu Nabi menyerang Mekah, dengan mudah menawan Mekah, menyebabkan orang masuk Islam ramai-ramai, sehingga jumlah tentera Islam 10,000. 10,000 tentera Islam. Tiba-tiba Bani Saqif dan Hawazin dipimpin oleh Malik bin Wairah, Duraid, nama Duraid, seorang penglima tua musyrikin yang terkena pintar dengan peperangan, merancang untuk memerangi Nabi SAW. Malik bin Wairah dengan Duraid bergabung dua ni. Lalu mereka berkumpul di Hunain.
Hunain ialah satu lembah yang besar selepas Padang Arafah. Mereka berkumpul di situ. Dan mereka berkubu di bukit-bukit. Duret, seorang yang strategik, yang pintar dengan peperangan, merancang untuk memerangkap tentera Islam. Nabi bila dengar Malik bin Wairah daripada Hawazin dan Saqif keluar, lalu Nabi mengerahkan badan tentera. Jumlah orang Islam 10,000, besar 10,000. Sehingga ada kalangan yang bercakap, lan nughlaba ba'dal yaum, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kita pada hari ini. Cakap besar. Kita sudah ramai, tak ada siapa yang boleh mengalahkan kita pada hari ini. Lalu Nabi memanggil Hakim bin Hizam, seorang pemimpin musyrikin Mekah yang tak masuk Islam lagi. Nabi tunjukkan mukjizat. Nabi kata, wahai Hakim, mu ada simpan senjata. Mu sembunyikan senjata, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ada pedang meletak sini, tombak meletak sini, panah meletak sini. Di mana Hakim kata tak ada siapa yang tahu, dia saja. Lalu dia terpaksa lah bawa senjata itu, suruh pekerja dia bawa. Dia tanya Nabi, pinjam ke rampas? Nabi kata pinjam. Meminjam senjata Hakim bin Hizam. Di sini Nabi mendapat senjata daripada orang kafir. Dalam nah ini Nabi mendapat bantuan orang kafir. Tambah senjata, orang kafir batu pula. Jumlah orang Islam 10,000, jumlah orang kafir pula dengan senjata yang banyak. Membantu senjata ini. Dengan mereka bercakap, ujub. Ujub ni perbahasan kitab tasawuf. Kitab akidah tak ada, kitab fiqh tak ada, kitab tasawuf bahas ujub. Kagum pada diri sendiri, id a'jabatkum kathratukum. Bila kamu kagum dengan diri kamu, lupa pada Allah Ta'ala, lan nughlaba ba'da yaum, tidak dikalahkan lagi kita selepas hari ini, kerana jumlah kita besar. Ada juga orang kita cakap itu, tak kalah dah kita ni, hebat, tak kalah. Ada, saya dengar, tak dengar. Ada orang yang cakap begini, sedap cakap, lupa pada Allah Ta'ala. Tak kalah dah kita, tak kalah, ini hebat. Lupa pada Allah Ta'ala. Lalu Nabi dan sahabat-sahabat dia menggerakkan bala tentera. Ramai yang rasa bangga dan megah. Bila sampai di tengah-tengah lembah Hunain, mereka diserbu oleh musuh dari segenap penjuru dengan panah yang mengeliling, menyebabkan 10,000 bala tentera lari bertempiaran. Lari habis, tinggal lebih kurang 100 orang saja dengan Nabi. Nabi tidak lari menunjukkan keberaniannya. Nabi tak lari. Nabi duduk di situ dengan Ubaidah Al-Harith. Ubaidah Al-Harith ni sepupu dia yang masuk Islam kemudian, yang menyakiti Nabi. Nabi sangat marah ke dia. Bila Nabi mari ke Mekah, baru dia masuk Islam. Dalam perjalanan masuk Islam, oleh kerana Nabi berasa hati ke dia ni, Nabi tak tegur, marah. Kalau dia tengok muka dia, kan anak beranak lawan Nabi. Masa itu dia pegang tali keldai Nabi. Ibnu Ammik, ini sepupumu, dia kata Nabi. Dia tak lari. Termasuk Ubaidah Al-Harith, dan termasuk 4 orang sahabat, yang 10 orang sahabat yang terkenal dengan sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga. Termasuklah Hakim bin Hizam, hak kafir tadi, hak bersenjata tadi. Dia tak lari juga. Dia tak lari. Dia tak lari bukan semangat Islam, semangat perkauman Quraisy. Semangat kebangsaan Quraisy dalam diri dia. Dia tengok Abu Sufyan. Abu Sufyan pemimpin Mekah yang baru masuk Islam, yang masih mu'allaf. Abu Sufyan membukakan nujum panah dia. Duk tengok nujum dia, Mamak menang, Mamak kalah. Mamak menang, Mamak kalah. Nak tengok dia menang, dia kalah. Dia dah masuk Islam, tapi hati dia kena ragu. Tengok, Mamak menang, Mamak kalah. Lalu Hakim menengkeng jerkah dia. Pak Abu Sufyan,
Aku lebih suka Quraisy menang daripada Hawazin dan Saqif menang. Ini semangat kaum dia. Aku ni kaum Muhammad, kabilah Muhammad Quraisy, aku lebih suka Quraisy menang daripada Hawazin dan Saqif menang. Dia termasuk yang tak lari juga. Lalu dalam keadaan kebingungan masa itu Tuhan sebut wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Bumi yang luas Tuhan kata merasa sempit. Bila kena serang serenak penjuru, bumi yang luas macam sempit, lari habis, tinggal 100 orang saja. Lalu Nabi bersajak, ana nabiyyun la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, ana ibn Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib. Aku keturunan Abdul Muttalib, aku nabi yang tidak bohong. Nabi semangat. Nabi turun daripada baralnya yang dipegang oleh sukunya tadi, dan Nabi menggenggam pasir dan melontar pasir itu, dan berlakunya mukjizat pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa apabila pasir-pasir yang halus itu mencari musuh-musuh yang bersembunyi di celah-celah batu, dan pasir masuk ke dalam mata-mata mereka, berhenti manoh ganih mata mereka. Masa itu barulah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, hak saudara Nabi yang baru masuk Islam, yang terkena suaranya kuat, memanggil ya lal muhajirin wa ya lal ansar. Wahai muhajirin, wahai ansar, kembali semula. Suara dia kuat dengan pertolongan Allah. Suara dia sapa kepada mereka yang lari itu, dan mereka pusing balik dan berjaya menawan musuh-musuh. Dan diberitakan Durayd bin Summah, Malik bin Wairah lari, Durayd bin Summah dikejar oleh pemuda-pemuda sahabat, mengejar, berjumpa dengan Durayd bin Summah yang sudah tua, lalu mengepung dan menetapnya takluk, tetap takluk. Ini hebat. Ada juga orang kafir yang takluk, tikam takluk, tetap takluk, tetap takluk. Masuk Islam tak mau. Lalu Durayd bin Summah kata, wahai anak, mu nak bunuh aku senang je, mu tikam di sini, tunjuk kat perut dia. Mu nak suruh aku mati, tikam di sini. Suruh budak-budak tu tikam dia, bawa mati dia. Dia sanggup mati kafir. Sebab begitu sekali, kau nak mati sebagai seorang pahlawan. Tak mau masuk Islam. Durayd bin Summah mati dia, dan akhirnya Allah Ta'ala memberi kemenangan dengan pertolongan yang luar biasa. Luar biasa pertolongannya. Kalau Allah Ta'ala tak tolong, habislah. Ini Allah Ta'ala nak uji. Jangan sombong, jangan megah sangat. Diuji oleh Allah Ta'ala dengan sebab berlakunya ujub, heran pada diri sendiri, maka dipukul oleh Allah Ta'ala dalam perang Hunain. Dalam dua keadaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mendidik generasi Islam yang pertama supaya menjadi contoh yang baik kepada orang-orang yang kemudian. Tujuannya jadi contoh bagi kita yang kemudian ini. Kena bergantung pada Allah Ta'ala. Jangan sombong. Walaupun Allah berkuasa untuk sentiasa mengurniakan keadaan yang sentiasa selesa kepada mereka, tetapi apa yang dilakukan itu ada masa baik dan masa buruk, adalah lebih berkesan bagi mengajar dan mendidik. Tujuan Allah Ta'ala nak mengajar, nak mendidik. Tuhan sebut dalam Quran, walamma asabat musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Bila kamu ditimpa musibat dalam perang Uhud, Nabi luka, sahabat-sahabat luka, 70 orang syahid. Tuhan kata, qad asabtum mislaiha, padahal aku telah tolong kamu dalam perang Badar, mu boleh menang. Qultum anna hadha, mengapa jadi begini? Sahabat-sahabat tanya, anna hadha, mengapa jadi begini? Tidakkah kita ni benar? Kita berjuang Islam, berjuang kerana Allah Ta'ala.
Pasal apa ni mati 70 orang? Luka-luka Nabi pun luka-luka. Anna hadza? Qul huwa min indi anfusikum. Kata wahai Muhammad, huwa min indi anfusikum, dengan sebab diri kamu sendiri. Tuhan, wahai Muhammad, bila sahabat mu tanya pasal apa kita teruk ni, kita berjuang Islam, musuh kita mengatasi kita, pasal apa? Huwa min indi anfusikum, dengan sebab diri kamu sendiri. Tuan suruh tengok diri kita, apa silap kita, apa salah kita, apa lemah kita, pasal apa jadi begini. Kadang-kadang sikit saja. Kenapa? Nabi mengarahkan supaya bukit ini dikawal, kata Nabi. Pemanah-pemanah yang ada bukit ini jangan tinggal, sama ada menang ataupun kalah. Bila mereka perang, daripada awal dalam Uhud, musuh lari, musuh berundur, musuh banyak meninggalkan harta, meninggalkan barang-barang. Lalu yang duduk di markah kutip barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh. Yang duduk atas bukit tadi geram tengok orang kutip barang. Kawan-kawan kita duduk kutip, kita dah duduk kutip juga. Kan boleh kedia habis. Ketua dia kata, jangan, Nabi pesan dah jangan tinggal bukit. Tak apa. Jangan lock kat orang kutip, kita kena tunggu jawab kutip. Turun kutip barang. Tinggal ketua 2-3 orang saja. Lalu mereka diserang hendak oleh musuh, menyebabkan tewas dalam perang Uhud. Berlakunya begitu. Ni sikit je. Kadang-kadang kuat dah kerja ni, kuat dah kerja, dah tidur malam. Tapi posternya jaga pergi mari, subuh dah mayang. Sikit je dak mayang subuh. Pasal apa? Letih sangat. Sikit je. Kadang-kadang dengan sebab itu saja, maka Allah menguji kamu. Allah mencabar kamu dengan sebab sedikit kekurangan itu. Dengan sebab sedikit kekurangan itu. Sebagaimana Yusha' bin Nun alaihi salam yang berperang di zaman selepas wafat Nabi Musa alaihi salam, dalam kisah yang terkenal bila mereka nak masuk ke Palestin, orang Yahudi kata, idhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergi mu dengan Tuhanmu, mu dengan saudaramu Harun, kami nak duduk di sini, kami tak mau pegang. Kaum Jabari ini besar, kami tak boleh lawan. Tuhan kata, Allah Ta'ala tolong kamu. Tak, pergilah, kami tak mau. Allah Ta'ala sesatkan mereka selama 40 tahun. Allah Ta'ala sesatkan Bani Israel selama 40 tahun. Kerana mereka tak mau ikut arahan Rasul mereka Musa dan Harun alaihi wassalam. Nabi Harun mati, Nabi Musa mati, dua-dua Nabi mati. Selepas 40 tahun, mereka yang 40 tahun mati, yang 20 tahun jadi 60 tahun, tak tahu. Naik generasi baru. Lepas 10 tahun, generasi yang baru muncul. Lalu mereka sanggup berjuang untuk masuk ke Palestin. Dipimpin oleh Yusha' bin Nun, Nabi selepas Nabi Musa alaihi salam. Bila berperang nak masuk, hampir-hampir nak menang dah. Matahari nak jatuh. Zaman tu spotlight tak ada, lampu tak ada. Yusha' berdoa pada Allah Ta'ala. Kata, wahai matahari, mu beredar dengan perintah Allah, aku juga perintah Allah. Hentikan dulu, sehingga kami mencapai kemenangan. Allah Ta'ala makbulkan doa. Panjangkan sedikit siang, mereka mendapat kemenangan. Setelah mereka menang, mereka diuji dengan harta rampasan perang, di mana umat zaman dahulu tidak boleh ambil harta rampasan perang, tak boleh ambil. Lalu dikumpulkan harta di satu tempat, kemudian api turun dari langit membakar harta rampasan perang itu. Ini umat zaman dulu. Lain umat Muhammad, setelah mereka mengumpulkan harta rampasan, api turun, api berpusing-pusing, tidak mahu membakar harta yang dikumpulkan itu. Lalu Nabi Yusha' kata, ada kalangan kamu yang menyeleweng. Ada kalangan kamu yang menyeleweng. Lalu Yusha' memanggil ketua-ketua pasukan, berjabat tangan dengan ketua pasukan. Ketua yang anak buah menyeleweng, tangan melekat pada Yusha'. Tuhan tunjukkan selalu mukjizat.
Lekat tangan tak boleh cabut. Kalanganmu ada yang menyeleweng. Lalu dia panggil anak-anak buah dia. Akhirnya masing-masing waktu beli emas. Susuk emas. Emas yang dirampas dia sembunyikan. Dia bawa emas sehingga sebesar kepala lembu emas tu. Nak kata berapa berat emas ni. Setelah dia letak, barulah dia bakar hangus. Ya, api tu membakar emas ni. Ni diuji oleh Allah Ta'ala. Umat zaman dulu diuji begitu. Kita umat Muhammad diuji dengan cara yang lain. Cara yang sangat halus, tak macam umat zaman dulu. Jadi kita kena sedar sendiri, kita kena faham sendiri. Jadi yang kedua, Allah Ta'ala nak didik supaya orang Islam balik ke Islam. Setelah diuji, maka dididik. Diuji dan dididik, ditarbiah. Ditarbiah makna dididik, diilmukan, disedarkan. Sedar ni dengan cara mengaji. Dengan cara diajar oleh Allah mengajar. Dengan cara membaca dan mendengar. Dan sedar juga dengan cara diuji oleh Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala uji, baru sedar, oh ini ada silap, ada tak betul. Kerana Allah Ta'ala nak ajar. Yang tadi diuji, yang kedua diajar. Yang ketiga jaza muajjal, balasan yang segera. Allah Ta'ala buat bukan kerana nak uji, bukan kerana nak ajar. Allah Ta'ala nak beri pahala banyak. Nak beri pahala banyak untuk hari akhirat. Tak ada silap apa-apa, tak ada salah apa-apa, tiba-tiba sakit, tiba-tiba tak berjaya. Kerana apa? Allah Ta'ala nak simpan pahala untuk hari akhirat. Tak cukup dengan amal, tak cukup dengan macam-macam. Allah Ta'ala beri pahala dengan sebab diuji ini. Dia beri pahala dengan ujian itu. Ujian ini menghilangkan dosa. Itu kalau berdosa. Kalau tak ada dosa, tujuannya ialah balasan yang segera. Kadang-kadang nak hilangkan dosa di atas dunia. Dosa tak ada, nak tambah pahala di hari akhirat. Kadang-kadang Allah SWT mentakdirkan sesuatu kepada hamba-Nya di atas dunia sebagai balasan segera, sama ada berbentuk nikmat ataupun azab kepada manusia yang berakal waras, baik dan jahat yang dia alami di dunia, menambahkan ingatannya kepada Tuhan dan hari pembalasan hari akhirat. Tetapi kepada mereka yang tidak waras menggunakan akal fikiran, tidak mengambil faedah dari keadaan nikmat atau bala bencana yang menimpanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya menghairankan perkara yang mengenai atau menimpa orang-orang yang mukmin itu, semuanya menjadi kebaikan kepadanya. Perkara itu tiada kepada sesiapa pun, melainkan kepada orang-orang mukmin. Jika dia mengenai sesuatu yang mengembirakan dia bersyukur, maka menjadi kebaikan kepadanya. Kebaikan tu salah saja. Dan jika dia mengenai sesuatu kemudaratan, dia bersabar, maka menjadi kebaikan kepadanya. Tuhan kata sangat menghairankan. Allah Ta'ala, Nabi kata sangat menghairankan. Allah Ta'ala beri pada orang yang beriman ini semuanya baik. Kalau dia ditimpa dapat kesenangan, dia bersyukur, dia dapat pahala dengan sebab itu. Kalau dia susah, dia sabar, dia dapat pahala dengan sebab itu. Dia bersyukur dapat pahala, sabar dapat pahala, dua-dua dapat pahala. Kalau senang pun boleh pahala, susah pun boleh pahala. Sihat pun boleh pahala, sakit pun boleh pahala. Untung pun boleh pahala, rugi pun boleh pahala. Hanya kepada mereka yang beriman saja. Kalau untung bersyukur pada Allah Ta'ala, kalau rugi bersabar. Dua-dua dapat pahala. Orang yang tak beriman tak ada perkara ini. Oleh itu maka orang yang beriman kepada qada dan qadar akan redha dengan segala yang berlaku. Lalu dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Orang yang ada iman pada qada dan qadar, Allah Ta'ala dia beri hidayah, dapat petunjuk. Kalau dia senang, dia bersyukur, dia tak lupa, alhamdulillah. Kalau dia menghadapi ujian, dia sabar juga menghadapi ujian itu, sabar. Adapun orang yang tidak beriman pada qada dan qadar, lupa dan lalai apabila diberi nikmat, menyalahkan Tuhan apabila berada dalam kejahatan dan kekufuran, lalu dia memutuskan hubungan dengan Allah, maka hanyutlah dia tanpa mendapat hidayah petunjuk. Memang padanlah Allah menentukan kepadanya hukuman di dunia dalam kesesatan dan hukuman neraka di hari akhirat. Kerana itulah yang sebenarnya yang dipilih dan dicari oleh hamba itu. Oleh kerana hamba tu dia lupa pada Allah Ta'ala, maka dia cari jahat. Senang pun jahat, susah pun jahat. Lain dengan mereka ingat pada Allah Ta'ala, dia cari kebaikan. Dia senang pun baik, susah pun baik juga. Dua-dua baik belaka. Wallahu a'lam.